أعوذ بالله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Imam Barisan Ahli Jawatan Kuasa Surau An-Nur Seremban Selatan, pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan haja, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, di malam yang penuh dengan keberkatan ini kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang tidak terhingga, kesyukuran yang lahir daripada lubuk hati kita dengan kasih sayang dan rahmatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memilih untuk melahirkan kita semua di kalangan makhluk Allah yang paling istimewa, paling dicintai, yang paling dirahmati oleh Allah. Kitalah asyraful makhluqat, makhluk yang bernama manusia. Sebelum manusia ni, seluruh makhluk yang Allah ciptakan mereka ini semuanya adalah merupakan makhluk yang tak pandai melakukan dosa dan durhaka kepada Allah. Sehinggalah bila mana Allah ciptakan jin dan manusia, dua-dua makhluk ini Allah telah ciptakan mereka ini pandai, bahkan orang kata dalam hidup mereka ini sering kali melakukan kesilapan dan kesalahan. Makhluk-makhluk yang lain sebesar mana pun mereka, matahari, bulan, bintang, malaikat-malaikat, tumbuh-tumbuhan, bahkan binatang-binatang yang kita pandang hina seperti anjing dan babi sekalipun mereka dihina, tetapi mereka tak pernah dalam hidup mereka melakukan walau dosa besar atau dosa kecil. Tak pernah terlintas di hati mereka untuk durhaka kepada Allah. Mereka hidup untuk menjunjung tinggi titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka sibuk dalam keadaan bersujud kepada Allah. Mereka sibuk dalam keadaan bertasbih kepada Allah. Mereka sibuk dalam keadaan beribadat kepada Allah. Tidak ada satu saat pun dalam hidup mereka berhenti daripada melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali para malaikat. Bila mana Allah Taala menzahirkan hasratnya di hadapan para malaikat dengan mengatakan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku berhasrat untuk menghantar manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini, pengganti aku. Maka waktu itu para malaikat merasa cemas, sebab yang nak memimpin dunia ni adalah pendosa-pendosa, sedangkan yang nak dipimpin itu, yang nak diperintah itu adalah merupakan makhluk-makhluk yang tak pandai buat dosa. Maka waktu itulah para malaikat, ketika mana Allah nak ciptakan manusia, para malaikat bukan mereka bertanya kerana mempertikaikan keputusan Allah. Para mufassirin mengatakan pertanyaan malaikat bukan mengkritik perbuatan Allah, tetapi bertanya kepada Allah, apa hikmah ya Allah engkau nak ciptakan manusia ini?
Kalaulah tujuan diciptakan manusia ni semata-mata beribadah kepada Engkau ya Allah, mensucikan Engkau ya Allah, mentasbihkan Engkau ya Allah, membesarkan Engkau ya Allah, beribadah kepadamu ya Allah, nescaya kami para malaikat dah cukup. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha, patutkah Engkau ya Allah melahirkan, menciptakan manusia di dunia ni yang satu hari nanti mereka ni akan banyak buat kerosakan di muka bumi ni, banyak buat dosa, dan mereka akan banyak menumpahkan darah, membunuh antara satu sama lain. Ini tabiat manusia yang kami faham, kerana sebelum manusia malaikat dah ada pengalaman dengan jin. Jadi kerana itu malaikat ni faham kalau diciptakan lagi makhluk seperti jin juga, yang mana mereka ni beribadah kepada Allah, diberikan pilihan untuk taat ataupun ingkar kepada Allah, kami bimbang-bimbang nanti manusia akan jadi seperti jin yang terdahulu. Maka kerana itulah Allah Ta'ala ketika mana malaikat bertanya demikian, ulama kata Allah mempertahankan manusia. Allah mempertahankan keputusannya dengan berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui banyak perkara yang kamu tak tahu. Rupanya kata ulama, Allah pernah menciptakan malaikat yang memang sama sekali tidak ada hawa nafsu. La ya'sunallaha ma amarahum, tak pernah durhaka kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka ni hanya buat apa yang disuruh oleh Allah. Allah pernah buat binatang yang hanya ada nafsu, tetapi dalam jiwa mereka ni tidak ada agama, tidak ada perintah Allah Ta'ala, dan mereka pun tak pernah durhaka kepada Allah. Tetapi pada waktu ini Allah Ta'ala gabungkan sifat kebinatangan yang ada dalam diri manusia ini bersama dengan sifat kemalaikatan, lalu Allah ciptakan makhluk yang paling istimewa yang bernama manusia. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, bila mana Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam AS, setelah mana Allah perintahkan malaikat turun ke dunia ni untuk ambil cebisan-cebisan tanah liat daripada kualiti yang berbeza-beza, warna yang berbeza-beza, daripada tempat yang berbeza-beza, untuk Allah telah ciptakan replika manusia yang pertama, iaitu Nabi Allah Adam AS. Semua malaikat turun ke dunia ni, mereka gagal membawa cebisan tanah yang diperintah oleh Allah, kerana bumi tak bagi kerjasama. Bumi tak bersedia. Daripada juzuk aku ini diciptakan makhluk yang bernama manusia, yang mana kami dengar sesungguhnya manusia nanti akan melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Bumi tak redha. Maka tuan-tuan, semua malaikat balik ke langit dalam keadaan hampa, melainkan seorang saja malaikat yang Allah bagi dia sifat ketegasan. Aku datang dengan perintah Allah, aku tidak peduli sama ada engkau redha atau tidak, wahai bumi, aku tak akan balik melainkan dengan cebisan-cebisan tanah yang diperintahkan oleh Allah. Selepas daripada hari itulah beliau telah diberikan gelaran Malakul Maut, malaikat yang diberikan tugas untuk mencabut nyawa manusia, kerana kamu pernah mengambil, merampas cebisan tanah ini, walaupun dalam keadaan dia tidak rela, dalam keadaan dia tidak redha. Malaikat maut dengan penuh ketegasan telah rampas cebisan-cebisan tanah dan mempersembahkannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu nanti bila tiba waktu kematian manusia ini, aku tugaskan engkau memulangkan kembali cebisan tanah yang telah engkau ambil daripada dunia ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, akhirnya Allah ciptakanlah Nabi Adam AS, makhluk yang pertama di kalangan manusia ini. Tuan-tuan, memang Allah telah dah beritahu dah, kullu bani Adam khata'un, seluruh anak Adam ini kaki buat silap, kaki buat dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun, kesempurnaan manusia ni kerana kita ni pendosa. Itulah sempurnanya kita, tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan mulia? Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, tujuan Allah buat makhluk yang berdosa ni, tuan-tuan, kerana Allah nak zahirkan satu sifat Allah Ta'ala, yang mana kalau selagi tak diciptakan pendosa macam kita ni, tak akan tahu macam mana, sejauh mana Allah itu Tawwab, Allah Ta'ala itu Ghaffar, Allah itu Maha penerima taubat, Allah Ta'ala itu Maha pengampun. Kita selalu memuji Allah, ya Ghaffar, ya Tawwab, wahai pengampun, wahai penerima taubat. Hari ini tuan-tuan, kalau satu orang manusia sekali buat salah dengan kita, dia minta maaf, lepas tu kita maafkan dia, kita tak dianggap sebagai Ghaffar, Maha pengampun, tak ada. Kalau satu orang buat silap dengan kita, kita maafkan, itu kita belum layak dinamakan sebagai Ghaffar, Tawwab.
Tapi bayangkan tuan-tuan mulia, Allah ni satu dunia durhaka pada Allah. Masih lagi Allah Ta'ala bersabar. Nabi kata tak ada siapa lebih sabar daripada Allah Ta'ala menghadapi ujian, menghadapi berbagai-bagai, orang kata benda-benda yang tak disukai, benda yang menyakiti perasaan dia, lebih daripada Allah Ta'ala. Allah ni benda yang tak betul pun manusia kata Allah ni ada dua, Tuhan ni ada banyak. Manusia mensyirikkan Allah, manusia fitnah Allah, kata Allah ada isteri, ada anak. Manusia kadang-kala memaki hamun masa, ya subud dahar. Manusia memaki masa ni, panasnya cuaca, sejuknya cuaca, sejuk pun marah, panas pun marah. Tak ada benda yang manusia ni suka. Hujan sangat pun marah juga, panas sangat pun marah juga, sejuk sangat pun tak boleh. Ini banyak komplain manusia ni, tapi Allah tetap bersabar. Satu dunia durhaka pada Allah, Allah masih lagi boleh orang kata berkompromi dengan manusia. Allah tak tahan rezeki manusia, Allah tak tahan nafas untuk manusia, Allah tak tahan nikmat kepada manusia. Bahkan yang syirik kepada Allah pun Allah bagi sihat, senang, bahagia macam orang lain juga. Inilah nak menunjukkan betapa hebatnya Allah Ta'ala, Tuhan kita. Sebab itu bila diciptakan Nabi Adam AS, ulama mufassirin mengatakan Allah dengan penuh kebanggaan telah bersumpah 4 kali dalam Al-Quran, menandakan betapa bangganya Allah dengan penciptaan manusia ini. Sebab manusia ini simbol kebesaran Allah. Melalui manusia ini akan nampak kehebatan Allah Ta'ala, iaitu Maha penerima taubat, Maha pengampun, Maha penyayang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, Allah bersumpah wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi gunung Tursina, demi negeri Mekah yang kami berikan keamanan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia dengan sehebat-hebat penciptaan. Pendosa macam kita inilah Allah jadikan penghulu bagi sekalian makhluk. Manusia pendosa macam kita ni Allah muliakan lebih daripada para malaikat. Bayangkan tuan-tuan mulia, kita ni bukan ada apa-apa pun kelebihan, keistimewaan sehingga Allah nak muliakan kita. Tetapi kerana manusia ni simbol kebesaran Allah, untuk zahirkan sifat Allah, maka Allah muliakan kita dengan semulia-mulianya. Maka tuan-tuan mulia, diringkaskan cerita Nabi Adam AS sebelum turun ke dunia, Allah Ta'ala telah hantar Nabi Adam AS transit sekejap dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam syurga Allah ajar Nabi Adam satu pelajaran yang sangat besar, iaitu jangan durhaka pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebenarnya tuan-tuan mulia, syukur nikmat Allah Ta'ala ni, ketaatan yang kita buat ni, kata Imam Syekh Athaillah Sakandari dalam kitab Hikam, dia beritahu satu ketaatan dia memancing nikmat Allah Ta'ala. Sebenarnya kita bila kita taat perintah Allah ni, kita memancing nikmat yang baru. Satu nikmat kita syukur pada Allah, kita sebenarnya memancing nikmat yang baru. Bila kita taat kepada Allah, kita memancing nikmat yang baru. Masya Allah tuan-tuan yang mulia, daripada satu nikmat kita taat, Allah tambah lagi nikmat yang lain. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kami tambah, tak akan berkurang, akan bertambah nikmat ini. Tetapi wala in kafartum, kalau kamu kufur kepada Allah, satu dosa kita buat, satu kesilapan, Allah cabut semua nikmat-nikmat yang banyak daripada diri kita. Jadi Nabi Adam AS, dia duduk dalam syurga, semua nikmat Allah berkumpul pada dia. Duduk dalam syurga, apa yang dia nak semua Allah bagi. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa saja syahwat nak, apa saja order, semua Allah Ta'ala datangkan. Cuma ujian daripada Allah tuan-tuan untuk manusia ni, macam itulah, benda halal untuk kita makan banyak, bersepah benda halal ni. Cuma sikit je ujian benda haram, nak uji taat ke tidak kita ni tuan-tuan. Dalam syurga semua benda halal, cuma sebatang pokok je Allah kata jangan dekat. Pokok lain semua boleh makan. Tapi perangai manusia ni, Masya Allah, yang dilarang itulah yang paling disuka. Betul tak?
Pepatah Arab mengatakan al-insanu harisun lima munya. Manusia ni disuka pada benda yang dilarang. Hak benda kita suruh, makanlah buah ni. Kan? Kita datang rumah orang, ustaz makanlah ni. Yang orang suruh tu kita tak nak makan. Tapi yang orang tak bagi makan, ustaz tak boleh makan ni gaut. Yang tu yang sedap sangat nak makan. Yang seafood, kita tahu kita gaut ni. Lepas makan ni kan merana satu malam tak tidur. Tapi yang tak dibagi oleh orang, itu yang kita nak makan. Ini perangai manusia. Jadi Nabi Adam AS ni tertanya-tanya, ya Allah, semua benda boleh makan, kenapa yang satu buah khuldi ni aku tak boleh sentuh ni? Ini yang timbul pertanyaan ni. Bila tak bagi, lagi nak dekat. Tuan-tuan yang mulia, akhirnya Masya Allah, kadang-kala kita ni, kalau ada isteri, pasangan hidup yang menggalakkan kita buat baik, alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Tapi kebetulan Siti Hawa ni, dia terpedaya dengan syaitan. Syaitan kata, Hawa, ingat balik-balik, kau kena pujuk suami kau makan tu. Kalau tidak, nanti kau tak kekal duduk dalam surga ni. Engkau akan dihantar ke dunia. Bila hantar ke dunia, nanti kau kena beranak. Engkau kena basuh pinggan, basuh kain. Engkau kena urus rumah tangga. Sekarang kau duduk dalam surga. Kalau kau tak, setan ni ditipu. Sepatutnya dengan makan buah tu lah tak kekal dalam surga. Kan? Tapi dia kata dengan kau makan ni, engkau kekal dalam syurga. Itu pembohongan iblis. Ditipu. Dia psikologi. Masya Allah, sekokan Siti Hawa AS. Akhirnya tuan-tuan yang mulia, Siti Hawa merajuk dengan Nabi Adam. Abang tak nak makan buah ni, ayang tak nak kawan dengan abang. Tak nak kawan. Jadi Nabi Adam ni dah, tuan-tuan, tak pernah isteri dia merajuk dalam syurga. Tiba-tiba hari tu merajuk, selagi abang tak makan buah tu, selagi itulah ayang tak nak kawan dengan abang. Allah, susah hati Nabi Adam AS. Kalau begitu tak apalah, kita makan sama-sama. Tuan-tuan yang mulia, bila makan saja buah khuldi, tuan-tuan, Allah zahirkan kepada Nabi Adam, satu dosa ni dia akan mencabut berbagai-bagai nikmat yang telah Allah pinjam kepada kita. Sebenarnya Nabi Adam bukan buat dosa pun, makan buah khuldi tak berdosa pun. Tapi pelajaran untuk anak cucu di dunia nanti, tolong jangan buat dosa, ya. Satu dosa ni mencabut berbagai-bagai nikmat. Atuk dah ada pengalaman dah. Jadi atuk sampaikan pengalaman atuk ni pada korang. Bila atuk makan buah khuldi, yang pertama sekali nikmat yang tercabut daripada Nabi Adam AS, pakaian syurga tercabut daripada diri mereka. Masya Allah, seumur hidup tak pernah telanjang, tiba-tiba telanjang depan para malaikat. Siti Hawa pun tak ada baju, Nabi Adam pun tak ada baju, lari menyorok belakang pokok, tutup aurat, cari daun-daun kayu buat cawat. Tuan-tuan, Allah malunya. Tengah-tengah hiruk pikuk begitu, tengah kalang kabut, tiba-tiba sakit perut pula. Nak terberak, nak terbuang air besar, nak membuang ini, perut sedang memulas sini, nak cari tandas. Tuan-tuan pernah ada pengalaman itu? Saya pernah ada satu pengalaman di Amsterdam, tuan-tuan. Kami ni berjalan bermusafir, tiba-tiba perut sakit, cari tandas. Dah berkilo-kilometer, jumpalah stesen minyak. Ingatkan stesen minyak ada tandas. Rupanya kat Eropah, stesen minyak tak ada tandas. Allahu Akbar. Masya Allah, nak cari di mana ni? Masuk dalam Emporium supermarket, tak ada tandas. Saya sampai tanya orang Eropah ni, di mana dia orang buang? Kan? Di tandas tak ada, tak nampak tandas dia orang. Terpaksa minta izin, merayu pada toke, tuan restoran, saya ni sakit perut sangat ni, minta izin nak masuk. Masuk, Masya Allah. Alhamdulillah, lega tuan-tuan. Nabi Adam sakit perut, Siti Hawa tiba-tiba datang haid, datang bulan. Masya Allah, ini nak buang di mana ni? Malaikat beritahu tuanku, ini syurga bukan tempat buang najis. Jadi tuanku nak buang najis kena turun ke dunia. Masya Allah. Jadi satu nikmat tercabut pakaian. Nikmat kedua, tak pernah berak, tak pernah kencing dalam syurga, tiba-tiba nak terbuang air besar. Nikmat ketiga tercabut, Allah singkirkan mereka berdua, dicampakkan ke dunia, tuan-tuan. Nabi Adam jatuh di Sri Lanka, Siti Hawa AS jatuh di Jeddah, tuan-tuan. Yang keempat, nikmat Allah cabut, Allah pisahkan suami isteri. Hari ini di Malaysia, tuan-tuan, kes yang paling banyak adalah kes perceraian. Betul, tuan-tuan? Tiap-tiap minggu bercerai. Sampai ada seloka dia kata, masa nak kahwin masuk melodi, nanti bila bercerai masuk meletup. Nanti bila nak apa, masuk macam-macam dia program-program.
Semua nak glamour. Kahwin pun glamour, cerai pun glamour juga. Kahwin bukan main habis 300,000. Tiba-tiba sebulan lepas kahwin bercerai. Masya Allah. Apa cerita ni? Kenapa rapuh sangat rumah tangga? Sebab apa tuan-tuan? Tidak ada ketaatan dalam rumah tangga, maka tidak adalah keutuhan dia. Allah letakkan agama ni, perintah Allah dan sunnah Nabi ni dalam kehidupan manusia ni untuk kekalkan, untuk utuhkan sesuatu kehidupan manusia. Bila Nabi Adam AS satu kesalahan dia buat, Allah telah ceraikan dia dengan isteri dia selama 40 tahun lamanya. Nabi Adam AS begitu menyesal, menangis, sampai Nabi kata Nabi Adam telah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dia menangis sehingga air mata Nabi Adam, kalau ditimbang dengan seluruh air mata anak cucu Nabi Adam, nescaya lebih banyak tangisan air mata Nabi Adam AS. Ada ulama kata dua bentuk penyesalan yang dalam Quran mufassirin sebut, Allah ilhamkan satu doa selepas Nabi Adam menangis, menyesal, bertaubat kepada Allah. Rupanya taubat ini mengembalikan balik nikmat yang telah tercabut. Nikmat dah tercabut daripada kita, bercerai suami isteri. Kalau kita bertaubat kepada Allah, Allah kembalikan suami isteri itu kepada kita. Lepas tu kadang-kadang ada abang-abang jumpa saya menangis, Maulana tolonglah doa kepada Allah, isteri saya ni dah lari pada rumah 3 tahun. Hari ni kadang-kadang orang mengadu dengan saya, Ustaz, isteri saya ikut pengkit Ustaz. Dia ikut tomboy mana tak pujuk dia lari. Masya Allah. Kadang-kadang tuan-tuan macam-macam sebab orang perempuan ni, Masya Allah, di akhir zaman ni macam-macam ujian tuan-tuan. Kalau kita tak jaga ketaatan kepada Allah, rumah tangga kita diporak-perandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Adam AS faham sangat. Ubat dia, rumah tangga ni nak kukuh, kembali kepada perintah Allah dan bertaubat kepada Allah. Nabi Adam AS pun dapat satu doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam Quran disebut qala. Dua-dua berkata. Siti Hawa pun bertaubat, suami dia pun bertaubat. Dua-dua doa kepada Allah, ya Allah, kami telah banyak menginaya, menyusahkan diri kami sendiri. Kenapa tak susahkan diri sendiri? Sebelum ini korang elok-elok duduk dalam syurga, tak payah masak, tak payah basuh baju, tak payah apa orang kata nak bercocok tanam, nak makan, niat je boleh makan. Sekarang bila kau buat dosa, kau tengok kehidupan kau makin senang ke makin susah? Makin susah. Sekarang baru faham kenapa Allah tak bagi kita buat dosa. Selagi kita tak kena, kita tak faham kenapa Allah larang kita berzina, kenapa Allah larang kita mencuri, kenapa Allah larang kita makan benda yang haram. Bila kita buat dosa ni, sekecil-kecil musibah, Allah cabut ketenangan jiwa daripada hati kita. Allah cabut rasa tenang di hati kita, sentiasa rasa gelisah, sentiasa rasa bersalah, sentiasa rasa kekosongan, kesunyian di hati kita. Itu satu orang yang banyak buat dosa, Allah Ta'ala akan bagi penyakit itu pada dia. Sekurang-kurang ujian Allah bagi kepada orang selalu buat dosa. Sebab itu jangan pernah berani nak buat dosa tuan-tuan. Jangan anggap ini dosa kecil je, kan? Orang Islam ni kalau makruh tu kita boleh buat lah. Kalau yang haram boleh buat sekali-sekali, dia kata. Nanti kalau tu kita taubat lah. Bukan main. Bila dia nampak kadang-kadang manusia ni, dia tahu Allah ni penerima taubat, jadi dia buat main-main dengan Allah. Itulah kesilapan kita. Jadi Nabi Adam AS telah bertaubat kepada Allah. Akhirnya dengan berkat taubat dia diterima oleh Allah, Allah pertemukan kembali dia dengan Siti Hawa AS. Masya Allah, bila berkumpul balik di Jabal Rahmah berkasih sayang, Allah telah kurniakan mereka ni sepasang cahaya mata. Tuan-tuan yang mulia, anak Nabi Adam ni anak Nabi dah tuan-tuan. Tapi manusia ni kadang-kala Allah uji kita ni dengan hasad dengki. Sebab itu Nabi tak bagi kita ni hasad dengki. Dosa yang paling besar dalam diri manusia ni hasad dengki. Dan kebetulan Allah uji kita orang Melayu ni pun inilah penyakit kita tuan-tuan. Betul ke tak betul? Orang kata orang Melayu ni ada penyakit PhD, kan? Orang dengar, hebat PhD ya. Rupanya penyakit hasad dengki. Tuan-tuan yang mulia, kita tak boleh tengok orang lain senang. Selalunya hasad dengki ni dia tak ada masalah.
Tok Imam dengan doktor dia tak bergaduh. Doktor dengan engineer dia tak bergaduh. Ustaz dengan petani dia tak bergaduh. Kita selalunya akan bergaduh dengan pesaing-pesaing yang sama kedudukan dengan kita. Jadi tuan-tuan mulia, anak Adam ni, Habil dengan Qabil ni, Allah muliakan Habil. Yang pertama, Habil kahwin dapat isteri cantik, Masya Allah. Isteri Qabil tak lawa pula, dia lawa. Qabil ni orang handsome, dapat isteri tak lawa, tak puas hati. Habil ni orang tak handsome, dapat isteri lawa. Ini aku tak puas hati ni. Yang kedua, Masya Allah, dia punya korban Allah terima, korban aku Allah tak terima. Hasad dengki. Sebab itu Nabi kata, iyyakum wal hasad, kamu jauhkan diri kamu daripada hasad dengki. Fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Kerana hasad dengki ni akan memaikan kebaikan-kebaikan. Kita orang Melayu ni banyak kebaikan kita, kehebatan kita, akhlak kita, sopan santun kita. Orang Arab puji Malaysia bagus, Malaysia bagus. Haji Malaysia bagus, kan? Mahathir bagus, dia kata. Masya Allah, orang Arab. Tapi dia tak tahu satu penyakit kita ni, tuan-tuan, Masya Allah, yang menyebabkan kita hilang kebaikan kita bila ada hasad dengki. Masya Allah, kedai makan sama kedai makan, kan? Kedai ini sama kedai ini. Tuan-tuan mulia, datang penyakit hasad dengki menyebabkan Sayyidina Qabil AS melakukan dosa yang pertama selepas Nabi Adam buat silap. Anak Adam AS telah melakukan pembunuhan. Selepas mana Qabil AS bunuh adik dia, tuan-tuan, datang penyesalan di hati dia. Manusia ni lepas buat dosa, dia akan menyesal, dia akan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dia waktu itu pening, macam mana nak buat. Kali pertama bunuh orang. Zaman sekarang bunuh orang dia boleh hantar mana-mana. Zaman dulu dia bunuh orang, dia tak tahu nak sorok jenazah adik dia ni, tuan-tuan. Allah hantar seekor burung gagak berkelahi depan dia, bergaduh macam dia juga. Tuan-tuan mulia, sebenarnya manusia ni ikut amalan dunia ni ikut amalan manusia. Bila manusia dah mula membunuh orang, binatang pun dah mula bunuh kawan dia juga. Maka burung gagak telah bunuh kawan dia, bergaduh. Tiba-tiba burung gagak tu lepas bunuh kawan dia, dia menyesal juga. Dia pun taubat juga. Dia korek pasir, tuan-tuan, dia kambus kawan dia. Ya Allah, bodohnya aku, kata Sayyidina Qabil. Burung gagak lagi cerdik daripada aku, dia tahu macam mana cara nak kambus jenazah. Selepas daripada hari itu Allah berfirman, min ajli zalik katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin, siapa bunuh satu orang di kalangan manusia di dunia ni, faka'annama qatalan nas jami'a, dosa membunuh satu orang sama macam membunuh satu dunia. Sebab itu tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah SWT sekalian, Allah memang jadikan kita ni pendosa. Daripada kita lahir ke dunia ni, kita satu dosa pun tak ada. Kita lahir sebagai seorang bayi yang putih bersih. Tetapi kata Nabi SAW, bila kita membesar, lama-kelamaan kita terdedah dengan dosa dan maksiat. Hari ni kadang-kadang kita dosa depan orang ni jarang kita buat. Kalau orang masjid ni, insya-Allah Ta'ala, depan-depan orang dia tak buat dosa, insya-Allah. Kan, warak. Kan? Orang kata apa? Warak sangat, pijak semut pun tak mati. Tapi selalunya kita ni, Masya Allah, kita akan buat dosa di belakang orang. Dosa belakang orang inilah yang kita takut sangat. Dosa yang tersembunyi. Tetapi tuan-tuan rahmati oleh Allah, Nabi beritahu dosa ni sekali buat akan melekat satu titik hitam di hati kita. Tak bertaubat, mari pula titik hitam yang kedua. Hati yang bersih tadi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Satu hari nanti hati kita ni hitam berkarat. Bila hati hitam berkarat, tuan-tuan, kita akan mula payah nak amalkan perintah Allah. Sebab itu ulama kata nak kenal hati kita ni tengah keras ke tengah lembut, tuan-tuan, tengok mudah tak kita bangun malam solat tahajud. Itu ukuran kita ni hati bersih ke tak bersih. Orang yang hati bersih, tuan-tuan, pukul 3 pagi terjaga dah, tak boleh tidur dah, hati dia segar, rasa puas tidur sekejap. Malam tak boleh habiskan malam melainkan kena menghadap Allah Ta'ala, bermunajat dengan Allah, bersunyi di hadapan Allah. Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, sampai mengalir air mata dia. Hari ini kita ni dalam keadaan berdosa pun tak nak taubat kepada Allah. Nabi Muhammad SAW ni insan yang Allah jadikan dia maksum.
terpelihara. Nabi tak pernah buat dosa. Zaman remaja Nabi pernah 2 kali nak pergi tempat hiburan. Bukan hibur macam kita ni, main muzik, karaoke, bukan itu yang Nabi nak pergi. Nabi cuma nak pergi lepak-lepak, macam pergi lepak kedai mamak tuan-tuan. Nabi ni 2 kali je seumur hidup zaman remaja nak pergi minum, sembang-sembang, lepak-lepak dengan kawan-kawan di bandar sana tuan-tuan. Siang pergi bela kambing, malam-malam pergi lepak, kan? Tempat orang adalah sikit hiburan dekat sana. Sampai di tempat maksiat, Allah Ta'ala tidurkan Nabi sampai ke subuh. 2 kali Nabi buat. Memang Allah pelihara Rasulullah SAW daripada dosa. Tetapi bayangkan Rasulullah ni, walaupun dalam keadaan begitu mengatakan, wa inni la astaghfirullah fi kulli yaumin mi'ata marrah. Aku ini setiap hari beristighfar dan bertaubat kepada Allah 100 kali sehari. Dalam keadaan Nabi tak ada dosa. Hari ni kita tuan-tuan buka mata dah berdosa dah. Kadang sekala ni, Masya Allah, melalui handphone kita ni, ini sumber maksiat paling besar sekali tuan-tuan. Ini dosa besar. Banyak kita ni kalau timbang handphone kita esok di hari kiamat, Allah buka dia ni, Masya Allah, banyak report dia tentang diri kita ni, Masya Allah. Sekarang ni kita buat dosa, kita rasa selamat. Sebab apa? Kita rasa orang tak nampak, betul tak? Bila kita rasa tak ada orang nampak kita, maka kita selamat. Kita kata line clear, maka kita buat maksiat. Kita kata line clear, insya-Allah boleh buat dosa. Tengok kiri kanan, tak ada orang, depan belakang, alhamdulillah clear line, kita buat dosa. Sebenarnya ulama kata kita ni macam pencuri yang bodoh tuan-tuan. Pencuri bodoh ni kenapa tuan-tuan? Dia mencuri depan polis, betul tak? Polis depan mata dia, polis ada ni tengah duk jaga lalu lintas, kita pergi potong line pula, potong double line, memang kena lah, memang kena kejar, kena saman tuan-tuan. Kita hari ni buat dosa depan Allah. Allah tu memang tengok dunia ni, satu saat pun Allah Ta'ala tak pernah lalai. Allah pula hantar pula malaikat kiraman katibin, catat dosa kita ni. Kau buat ni, kau tak nampak kami ada ni. Tuan-tuan yang boleh. Satu lagi tuan-tuan, CCTV keliling kita ni semua CCTV. Di tempat kita buat maksiat ni, contohnya kita buat dalam surau ni tuan-tuan, jangan ingat dalam surau ada orang terbuat dosa, kan? Ada orang mencuri dalam surau, kan? Kenapa dia berani curi tabur masjid? Sebab dia rasa Allah tak ada, Tuhan tak ada. Jadi dia berani buat. Kalau letak satu CCTV pun dalam surau ni, tak berani dah dia nak curi. Kerana dia tahu kalau dia mencuri mesti kantoi punya. Tetapi tuan-tuan mulia, kita sedar ke tidak, seluruh makhluk di keliling kita ni, di tempat kita buat dosa, kipas, tiang, lampu, kapet, dinding, semua ni akan jadi CCTV. Di hari kiamat dia cerita pada Allah dosa yang kita buat. Berapa orang kita buat, dengan siapa kita buat, sedang mana kita buat. Yang paling hebat sekali tuan-tuan, anggota badan kita ni semua CCTV Allah Ta'ala belaka ni. Sekarang ni dia tak cakap apa-apa lagi, disimpan kenangan. Nabi kata di hari kiamat nanti, peha belah kiri yang pertama sekali akan bagi report pada Allah Ta'ala. Kita ni marah orang report kesalahan kita, betul tak? Dulu zaman kami belajar tapis dulu, kalau ada kawan-kawan jenis suka report ni, kawan-kawan semua anti dengan dia. Ini mak pelak ni, kuat mereport ni, kan? Kita bagi gelaran mak pelak dekat dia. Ini kuat mereport kat orang ni. Rupanya nanti di hari kiamat, semua anggota badan kita ni, kulit-kulit kita ni report dengan Allah apa kerja kita buat. Habis itu, mana selamatnya tuan-tuan? Mana je selamatnya dosa? Tetapi cuma bezanya tuan-tuan, Allah bagi dekat kita ni 2 peluang, 2 keadaan. Satu, orang yang mana dah mati tak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam Isra wal Mi'raj, Nabi diberi peluang oleh Allah Ta'ala menjelajahi neraka-neraka Allah Ta'ala, daripada neraka paling bawah sampai neraka paling atas. Setiap kali sampai di neraka yang ketujuh, Nabi tanya, neraka ni untuk siapa? Malaikat jawab, ini neraka untuk umat Tuhan yang munafik, yang mana mereka ini dalam hati mereka kufur, di luar mereka zahirkan iman. Muka ada senyum tapi dalam hati menyampah. Itu orang munafik tuan-tuan, tak sama di luar dengan di dalam. Itu orang munafik, duduk neraka paling bawah sekali. Ini neraka sakar untuk siapa, wahai Jibril? Ini neraka sakar untuk umat Tuhan yang meninggalkan solat,
sampai neraka paling akhir sekali, neraka paling atas tuan-tuan. Nabi kata, aku tengok tebalnya tembok neraka Jahanam ini 40 tahun perjalanan. Dan dalamnya neraka Jahanam dicampak seketul batu daripada tebing neraka Jahanam 70 tahun batu tu jatuh. Selepas 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Begitu dalamnya lubuk neraka Jahanam. Nabi tanya malaikat Jibril, wahai Jibril, neraka Jahanam ni untuk siapa wahai Jibril? Nabi SAW bertanya sungguh-sungguh. Jibril tunduk malu. Desak Jibril 3 kali, tolong beritahu kepada aku wahai Jibril, aku tak nak sembunyikan apa-apa maklumat daripada umat aku. Maka akhirnya pada kali yang ketiga kata Jibril, hati aku berat nak beritahu kepada engkau, tetapi kerana engkau tanya, aku terpaksa jawab. Wahai Muhammad, inilah neraka Jahanam yang Allah sediakan untuk umat Tuhan, yang kembali, yang mati, yang kembali kepada Allah, bawa dosa-dosa besar. 1 ke 2 ke dosa besar, 3 ke 4 ke 5 ke 1000 ke 100 ke apa-apa dosa besar yang dia mati tak sempat bertaubat kepada Allah, mereka ini dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka Jahanam. Tuan-tuan yang mulia, sebab itulah hari ini tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh kita ni memohon perlindungan daripada kedahsyatan api neraka, iaitu dengan cara sebelum kita mati Allah Ta'ala suruh kita bertaubat. Allah memang ciptakan kita ni sebagai pendosa. Itu kita tak boleh nak lari dah. Tak ada orang yang clean, termasuk ustaz-ustaz ni pun, macam kami ni pun, kan, banyak juga dosa kita buat. Cuma Allah telah tutup aib kita tuan-tuan. Orang nampak kita ni bagus, berjuruh tuan-tuan, kan, ini bagus betul ni orang ni. Sebenarnya Allah Ta'ala jaga kita punya aib kita tuan-tuan. Kalau Allah buka hati kita, perasaan kita, iri hati kita, hasad dengki kita, takabur di hati kita ni tuan-tuan, macam-macam perangai buruk di hati kita ni, tak ada siapa nak kawan dengan kita. Andai kata dosa itu Allah zahirkan dalam bau, maka satu dunia ni berbau dengan dosa yang kita buat ni tuan-tuan, kan? Nabi kata satu orang bercakap bohong, bau busuk daripada mulut dia tu, sehingga malaikat lari berkilo-kilometer daripada dia kerana tak tahan dengan bau busuk. Hari ini kerana kita berani buat dosa, kita tak nampak dosa tu. Nabi Muhammad malam Isra wal Mi'raj nampak hakikat dosa dan hakikat kebaikan yang Allah bagi nampak pada Nabi. Kita hari ni nampak orang mengumpat, kita bagi istilah, bagi sedap pula. Kalau mengumpat tu rasa macam zalim sangat kita. Kau mengumpat kan, rasa macam kejam sangat. Oh sekarang membawang, Masya Allah, kan? Membawang. Nak bagi lembut jadi rasa tak berdosa, kan? Kita mengata orang, bukan nak mengata ni bang, tapi nak mengata lah tu. Bukan nak mengata ni, tapi mengata lah tu. Lepas cakap bukan nak mengata tu, dia mula mengata orang. Tuan-tuan yang mulia, Nabi kata orang mengumpat orang ni dalam Al-Quran, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Suka ke kamu memakan daging bangkai saudara kamu? Satu hari Sayyidina Abdullah bin Umar ni, dia nak bagi ziarah jumpa Nabi. Sebelum ziarah jumpa Nabi ni, dia bagilah tazkirah dekat kawan-kawan sikit, macam kita lah, kan? Baru dapat ilmu baru, kumpul dengan orang, nak cerita agama sikit. Biasanya orang ni mudah sangat dia bengang kalau kita cerita agama. Kalau cerita dunia okey, cerita getah, cerita kelapa sawit, cerita bak ikan, bak kereta, bak motor, tak ada orang marah pun, tak ada orang kata kita poyo pun tuan-tuan. Tapi bila kita start cerita agama je sikit je, lepas ni boleh ganti Maulana dah ni, ustaz ni, kan? Ada kawan saya baru nak cerita agama dengan kawan-kawan, lepas ni boleh ganti Maulana lah, bagi tazkirah lepas ni. Tuan-tuan, ini perangai kita orang Melayu tuan-tuan. Jadi Abdullah bin Umar ni duduk depan sahabat-sahabat, cerita agama sikit. Orang di belakang dia, bila dia masuk je dalam bilik Nabi, nak tunjuk hebat lah tu, kan? Masya Allah. Keluarnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu daripada bilik Nabi, Nabi SAW bagi satu bekas besen tuan-tuan pada dia orang, satu bekas. Cakap kat dia orang, muntah balik daging Ibnu Umar yang dia orang, daging yang dia orang makan tadi, kan? Sebelum datang jumpa dengan aku ni, Masya Allah. Sahabat Nabi jawab, ya Rasulullah, hari ni kami tak makan apa-apa makanan pun lagi, kami lapar. Demi Allah, kata Nabi SAW, aku nampak cebisan daging Ibnu Umar masih lagi melekat di celah-celah gigi kamu, masih berdarah merah lagi. Kita tak nampak, tetapi Allah dan Rasul nampak. Dosa-dosa yang kita buat ni tuan-tuan, dia akan, dosa ni ulama kata ada sialnya tuan-tuan. Macam mana pahala ni dia ada kebaikan, kan?
Orang kata ong dia berkat dia tuan-tuan. Pahala ni kita buat banyak berkat dia. Tapi dosa ni bawa sial dalam kehidupan manusia. Kalau manusia tahu sialnya dosa ni, semua orang jauhkan diri daripada dosa. Tapi hari ni kita sayang dengan dosa tuan-tuan. Ada orang kalau boleh nak bawa masuk dalam kubur dosa tu, biar mati sekali. Sayang sangat dengan dosa ni tuan-tuan. Ada orang macam tu, sayang nak tinggal dosa ni. Allahu Akbar. Bukan senang. Aku hidup dengan dia bertahun-tahun, nak tinggal sekelip mata tak mungkin. Tetapi tuan-tuan mulia, dalam keadaan kita berdosa ni, Allah Ta'ala buat satu kebaikan, satu benda keajaiban tuan-tuan. Allah jadikan taubat ni sebagai ibadah juga tuan-tuan. Pelik ya. Kita buat dosa, bila kita bertaubat kepada Allah, taubat kita tu jadi satu pahala, satu kebaikan. Patutnya tak ada apalah engkau buat silap, engkau minta maaf, habislah. Takkan aku nak bagi reward dekat engkau. Tapi Allah Ta'ala bagi reward, bagi ganjaran kepada orang yang bertaubat di atas dosa yang kita buat. Ini menunjukkan kasih sayangnya Allah Ta'ala pada kita. Bukan buat pahala je. Buat dosa pun, bila kita minta ampun kepada Allah, pasti akan diampunkan oleh Allah. Di zaman Nabi SAW ada satu orang pendosa besar bernama Wahsy bin Harbin. Tuan-tuan mulia, apa dosa dia? Dia telah luncurkan lembing dalam peperangan Uhud, sehingga lembing dia menembusi dada Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala. Bila matinya Sayyidina Hamzah, Nabi inilah orang paling sedih sekali tuan-tuan. Wahsy bin Harbin, dosa dia menyebabkan Rasulullah terluka perasaan Nabi. Sedih sangat sebab Hamzah ni adik-beradik susu Rasulullah dan bapa saudara Nabi. Sehingga Nabi sangat marah dan benci kepada Wahsy ni. Marah sangat. Tetapi Allah ni tuan-tuan nak tunjuk dia lagi pengasih, dia lagi penyayang daripada hamba dia. Kalau ikut Nabi memang marah sangat dah. Kita ni kadang-kadang kita marah dengan orang, tiba-tiba orang sama datang depan muka kita nak minta maaf dengan kita tuan-tuan. Nak minta maaf dengan kita. Kadang-kadang kita cakap aku tak maaf dengan kau, sampai mati aku tak maafkan kau. Itu kita tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan, Allah Ta'ala nak suruh kita maafkan kesalahan orang di dunia ni, supaya dengan berkat kita memaafkan orang, mudah-mudahan Allah juga maafkan kita. Jadi tuan-tuan mulia, Allah hantar Wahsy bin Harbin datang jumpa Nabi. Wahai Muhammad, pendosa macam aku ni ada lagi ruang keampunan, kemaafan daripada Allah. Sebab dalam hadis Nabi beritahu, di sisi Allah ada sebuah pintu. Tak salah saya, di barat sana terdapat sebuah pintu yang dinamakan Babut Taubah, pintu taubat. Yang mana kata Nabi SAW, selagi pintu itu tidak ditutup, selagi itu ruang keampunan untuk kita ni bertaubat ada di sisi Allah Ta'ala, berdosalah banyak mana pun. Allah Ta'ala beritahu, wahai hamba-Ku, dalam hadis kursi, ketika mana engkau berada dalam perut ibumu, akulah yang memberikan makan dan minum kepada kamu. Di saat engkau perlukan minuman, aku berikan susu yang sejuk di musim yang panas dan susu yang panas di musim yang sejuk. Ketika mana engkau terganggu dengan bau najis perut ibumu, maka aku menciptakan uri untuk menutup sebagai dinding, untuk supaya kamu tidak terganggu dengan bau najis ibumu. Dan di dalam perut ibumu akulah yang mengajar kamu berjalan, berlari dan bergerak. Tetapi ketika mana engkau lahir ke dunia, bila engkau dah mula membesar, bila engkau dah kenal dunia, baraztani bil ma'asi, engkau telah mula berani menunjukkan dosa depan aku. Hari ini ada setengah orang dibuat dosa bukan nak tunjuk pada manusia, nak tunjuk pada Allah, nak tunjuk gedebe dia pada Allah, nak tunjuk taiko dia depan Allah. Allah kata nak tunjuk apa sangat depan aku, tak payah berlawan dengan Allah. Setakat ini musuh-musuh Allah yang berlawan dengan Allah tuan-tuan, macam Namrud, Fir'aun, Qarun, tak payah berlawan dengan Allah. Allah bagi tentera dia je tuan-tuan. Lawan dengan tentera Allah je. Tentera Allah siapa? Allah hantar nyamuk tuan-tuan. Seekor nyamuk. Bukan nyamuk yang sihat, nyamuk OKU tuan-tuan. Nyamuk OKU terbang pun tak betul tuan-tuan, dia terbang. Sengit-sengit. Untuk masuk dalam hidung Namrud, masuk dalam otak dia, sengat kepala dia. Namrud pernah mengaku dia sebagai Tuhan. Engkau Tuhan sangat. Sekarang ni kepala sakit, migrain, entuk kepala ke dinding. Bila entuk kepala, rasa lega. Dia kata kalau begitu dapat dia. Siapa-siapa rakyat jelata datang sembah beta, ambil kasut, ketuk kepala beta.
Orang pun ketuk, pam, sekali ketuk, 2 kali ketuk, 3 kali ketuk. Allah nak tunjuk dalam doa kunut apa kita baca? Fa innahu la yadhillu man walait. Tak akan hina orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Wala ya'izzu man adait. Dan tak akan mulia orang yang memusuhi Allah. Orang buat dosa ni sebenarnya dia memusuhi Allah, dia berlawan dengan Allah. Jadi tak akan mulia selama-lamanya. Orang yang taat kepada Allah ni, dia sebenarnya berbaik-baik dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah, pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tak akan mampu nak lari daripada Allah. Maka sebab itu tuan-tuan, la malja'a wa la malja'a illa ilaih. Tak ada tempat lari melainkan kita kena lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berdosa, orang beriman bukan tak buat dosa. Manusia biasa macam kita, tetapi Allah sebut ciri-ciri ahli syurga dalam Quran. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Apabila mereka buat satu perkara yang keji dalam hidup mereka, maka tuan-tuan yang mulia, zakarullah, terus teringat pada Allah Ta'ala, terus datang perasaan takut kepada Allah Ta'ala. Orang beriman ni bila buat dosa, dia rasa gunung yang besar nak jatuh timpa di atas kepala dia. Itu sifat orang beriman. Tapi kalau orang munafik, kata Nabi, dia buat dosa, dia rasa macam lalat hinggap dan pergi ke tempat lain. Sekarang ni kita tanya dalam diri kita, tuan-tuan, ada mana satu perasaan itu ada dalam diri kita? Nak tahu kita ni beriman ke tak beriman? Bila buat dosa rasa bersalah sangat ke, ataupun relax je? Relax lah, brother. Kita pula cakap kat kawan kita tengah risau ni, dosa banyak, kita cakap dia, relax lah, brother. Apa pasal kau ni nak takut-takut sangat? Masya Allah, orang tengah takut tu lah bagus, kita suruh relax buat apa? Tuan-tuan yang mulia, orang beriman ni bila buat dosa, zakarullah, terus ingat pada Allah, fastaghfaru li zunubim, langsung keluar daripada mulut dia, astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, kami telah banyak menginaya diri kami sendiri, menyusahkan diri kami. Kami tahu bila kami buat dosa, banyak musibah datang dalam diri kami. Kadang-kadang kawan-kawan kita saya tengok banyak diuji oleh Allah, bertali arus, ujian datang, sampai dia pun tak mampu nak buat apa, surrender dah, wahai Allah, aku dah surrender dah. Isteri bercerai, anak begini. Satu orang satu hari, tuan-tuan, di apa ni, cerita benar ni, di Sungai Buloh, tuan-tuan. Saya masa tu bawa balik daripada tazkirah di Kelang sana, tuan-tuan. Penat-penat balik pukul 1:30 sampai di hotel. Tiba-tiba kawan saya cakap, Maulana, jom kita pergi Sungai Buloh. Allahu Akbar. Saya kata, saya penat sangat dah ni, dah tak ada tenaga langsung dah ni. Maulana, orang ni nak bunuh diri sekarang ni, Ustaz. Kalau Ustaz tak pergi, esok dia bunuh diri, Ustaz kena tanggung dosa dia. Astaghfirullahalazim. Kita pergilah sekali lah. Pergi, tuan-tuan yang mulia. Sampai di rumah dia, rupanya budak tu dia tengah main syabu, tuan-tuan. Dia high masa tu. Memang dia rasa sedih, rasa nak bunuh diri. Tuan-tuan yang mulia, kita pergi di rumah dia. Sejam kita dengar dia je bercakap. Kita tak boleh nak bercakap macam mana kami nak masuk ni, kan? Kita nak tackle dia ni. Jam yang kedua dah boleh sembang dah, tuan-tuan. Ini pukul 1:30 pagi. Bukan tengah hari ni, pukul 1:30 pagi, tuan-tuan. 1:30 dah masuk 2:30. 2:30 nak bersembang dengan dia sampai 3:30. Masuk jam yang ketiga, dah mula air mata bercucuran daripada mata dia, tuan-tuan. Menangis. Saya kata, abang memang suka nangis, abang? Dia cakap, mana ada, Ustaz, saya ni gangster, mana boleh nangis? Saya ni pukul orang punya, bunuh orang punya kaki, mana boleh nangis? Habis tu yang abang nangis, saya sedih dan terharu, dia kata. Dalam keadaan saya tengah lemas, saya tak tahu nak pergi ke mana. Hari ini banyak remaja-remaja kita, bila dia buat dosa, tuan-tuan, Allah campakkan rasa sedih di hati dia, nak pergi ke mana tak tahu nak pergi. Cuma kita ni orang Islam, tuan-tuan, Allah dah bagi time kita susah, datanglah ke masjid, semayang hajat, minta doa kepada Allah. Ini tempat yang terbaik untuk kita meminta ampun, minta maaf, kembali kepada Allah. Kita hari ini tak jumpa jalan nak pergi ke mana. Saya tengah pening, tiba-tiba ibarat orang tengah lemas dalam air banjir, tiba-tiba satu orang campak tali, saya sambut tali tu. Saya kata, siapa yang datang selamatkan abang? Korang semua lah datang nak selamatkan aku lah ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Lepas tu dia nangis lagi, tuan-tuan. Dia nangis sebab apa? Dia kata, Ustaz, satu lagi benda yang saya sedih sangat. Anak perempuan saya, Ustaz,
Anak perempuan saya ni Masya Allah, hari-hari di sekolah bergaduh dengan orang, bergaduh dengan lelaki pula tu. Kalau saya tegur dia nak pukul, dia bawa angkat rotan, dia dah naik atas kepala saya nak tumbuk saya. Sebenarnya tuan-tuan dan perempuan sekalian, hari ni bila kita menghadapi ujian macam ni, kita menyalahkan anak dan isteri kita. Kita kata ini salah dia orang, jadi isteri degil, ceraikan isteri, anak tak guna, keluarkan anak daripada rumah. Sebenarnya itu kesilapan yang besar. Satu orang kawan lagi, dia jumpa saya di Putrajaya, pegawai besar tuan-tuan. Dia jumpa saya, dia sembang dengan kawan dia mula-mula. Lepas tu dia cakap, boleh tak saya nak sembang dengan ustaz je, saya tak nak ada orang lain. Dia pun pergi sembang dengan saya, salam je tuan tu, menangis. Kenapa menangis? Ustaz, saya dengan isteri saya dua-dua gaji besar, pegawai besar, dari segi bab dunia tak ada masalah, tetapi saya heran hari-hari bergaduh. Saya kata, bang, sebenarnya saya pun pernah menghadapi apa yang abang hadapi. Saya jumpa tuan guru saya di Thailand. Tuan guru saya cakap, masalah isteri, masalah anak engkau ni berpunca daripada engkau sendiri. Sebenarnya Allah buat reflect kesan daripada dosa kita ni. Allah ubah orang keliling kita semua jadi musuh kita. Sebab kita jadi musuh Allah, Allah ubah seluruh makhluk di keliling kita ni semua jadi musuh kita. Kereta pun tak nak dengar cakap kita. Kita start dia tengah nak cepat ni, dia mati. Allah, kita tumbuk pula steering kereta. Mengamuk kita, kau ni pun tak dengar cakap aku. Tak ada benda dengar cakap orang yang tidak dengar cakap Allah Ta'ala. Jadi akhirnya bang, bukan salah isteri abang, bukan salah anak abang. Kalau bos benci dengan kita, kawan-kawan benci dengan kita, benci makhluk ini Allah zahirkan disebabkan dosa abang. Oh, kalau ustaz cakap begitu betul lah ustaz. Saya tanya abang, berapa lama dah tak datang sembahyang di masjid? Lama dah ustaz. Berapa lama dah abang tak buka Quran? Lama dah ustaz. Berapa lama tak sembahyang tahajud? Lama dah ustaz, zaman remaja dulu, zaman muda-muda dulu. Sekarang ni abang ubah diri abang saja. Bila abang baiki diri abang, automatik orang keliling abang semua akan berubah dalam sekelip mata. Sekarang ni mereka jadi musuh abang sebab abang jadi musuh Allah. Betul lah ustaz apa yang ustaz cakap, kan? Isteri abang ni apa harapan dia? Isteri saya harap saya jadi imam kepada dia. Kan saya cakap dah bang, isteri abang nak abang berubah. Maka akhirnya tuan-tuan, dia kata tak apalah ustaz, saya azam nak baiki diri saya. Saya cakap, abang baiki diri abang, hari ni juga Allah Ta'ala akan baiki keliling kita ni tuan-tuan, akan jadi taat kepada kita, tunduk kepada kita bila kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau kita tidak tunduk kepada Allah, Allah jadikan semua makhluk ini tak tunduk pada kita, sampai benda dekat-dekat dengan kita pun tak dengar cakap kita. Sebab itulah hari ni tuan-tuan rahmati oleh Allah, bila kita menghadapi ujian, kita cepat-cepat kembali kepada Allah. Saya sendiri pun kadang-kadang bila saya balik ke rumah, isteri mengadu, bang, anak ini yang nombor 2 ni tak dengar cakap saya bang, suruh buat kerja marah-marah, hentak-hentak kaki. Bang, ini anak ni begini, anak ni begini. Biasalah, jarang-jarang jumpa. Bila balik banyaklah dia bercerita tuan-tuan. Kita ni suami pasang je telinga tuan-tuan. Tetapi jauh di sudut hati, sebenarnya masalah anak tu punca daripada engkau sendiri. Malam ni bangun sembahyang taubat 2 rakaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun kepada Allah. Bila kita minta ampun kepada Allah, besok pagi tengok anak yang degil tu jadi baik. Ini sebenarnya Allah Ta'ala bagi kita satu sipir yang sangat mudah. Bukan isteri degil, ceraikan dia. Isteri saya nusyus ustaz. Isteri kita nusyus sebab kita nusyus, sebab kita durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan salah bini kita, bukan salah kawan-kawan kita, bukan salah mak mentua kita, bukan salah orang tak suka dekat kita. Kenapa orang semua benci dengan kita? Allah letakkan perasaan benci bila kita banyak buat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu nak kembali manusia sayang kepada Allah. Innal ladzina amanu wa amilus solihat, orang yang beriman dan beramal soleh, sayaj'alu lahumur rahman wudda, Allah Ta'ala akan campakkan seluruh dunia sayang kepada mereka. Sahabat Nabi, orang tak beriman pun, orang non muslim pun sayang kepada sahabat ni. Binatang pun sayang pada sahabat, tunduk kepada para sahabat. Satu dunia, satu hari tuan-tuan, seekor singa duduk lepak-lepak dekat Madinah. Semua orang Madinah pakat takut nak keluar. Ini nak pergi bandar ni jadi takut. Abdullah bin Umar tuan-tuan, seorang yang takut pada Allah Ta'ala, dia pergi dekat singa. Dia kata, apakah hal engkau ni duduk kat sini? Kacau orang ni, kau ganggu orang nak lalu lintas ni.
Dia pun tarik telinga singa, kau belah dari sini, kau pergi. Singa tu bergoyang-goyang ekor dia, pergi tuan-tuan. Sahabat Nabi, singa pun tunduk kepada mereka tuan-tuan. Satu orang yang tunduk kepada Allah, Allah tundukkan satu dunia kepada mereka. Di zaman Sayyidina Umar di Madinah, tiba-tiba tengah duduk-duduk, tiba-tiba satu orang bagi laporan, wahai Amirul Mukminin, gunung berapi, lava gunung berapi sedang datang menghala ke penduduk Madinah ni. Tolong selamatkan. Kalau kita pualah telefon bomba 999, tolong selamatkan, ini gunung berapi nak datang ni. Bomba cakap, kalau gunung berapi kami pun tak boleh nak padam. Tuan-tuan boleh, Sayyidina Umar hantar Sayyidina Tamim Ad-Dari, engkau pergi halau lava gunung berapi. Dia ambil kain serban, masuk gunung tu, gunung air tadi, lava tu tengah turun, naik, semula kembali. Masya Allah. Allah tunjuk zaman sahabat Nabi, bila mana mereka hanya tunduk kepada Allah, takut hanya kepada Allah, mereka tak buat dosa tuan-tuan, Allah bagi kemenangan. Sehingga musuh-musuh Islam ni pun rasa gerun kepada para sahabat Nabi. Hari ni kenapa musuh Islam tak gerun pada kita? Tuan-tuan, sebab kita umat Islam sendiri durhaka pada Allah Ta'ala. Sebab dosa kita sebenarnya. Jangan salahkan orang bukan Islam. Jangan salahkan insiden-insiden yang berlaku di seluruh dunia. Hari ini orang Islam kena rogol, kena bunuh, kena usir, kena seksa tuan-tuan. Jangan tanya Allah apa salah kami. Jangan tanya Allah apa silap kami diseksa macam ni, wahai Allah. Jangan tanya Allah, tanya diri kamu apa dosa yang kamu buat sehingga Allah uji kamu macam tu. Allah tak pernah silap. Allah tak pernah hina orang yang taat kepada Allah. Wala ya'izzu man adait, dan tak akan mulia orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala. Ini pesanan saya yang kita kena ingat semua. Sekarang bila kita tengok umat Islam sedang diseksa di dunia tuan-tuan, doa saja tak cukup. Kita umat Islam kena bertaubat dan kembali kepada Allah. Cara kita taubat tuan-tuan, semua orang kena datang ke masjid, bertaubat kepada Allah. Nabi ajar kita gerhana bulan, gerhana matahari, bertaubat kepada Allah, menangis dalam masjid. Ini cara kita tuan-tuan. Selagi satu dunia umat Islam tak balik kepada Allah, selagi itu Allah telah akan bagi satu ujian. Kita menangis tengok saudara Islam kita diseksa di Xinjiang tuan-tuan. Menangis. Saya pergi ke Bangladesh, tengok 800,000 orang Islam Rohingya tuan-tuan, tak ada rumah, tak ada kampung. Sedih. Tetapi kita kena kaji apa kesilapan, di mana silapnya diri kita tuan-tuan. Mungkin disebabkan salah silap kita, terutama sekali hari ini berapa ramai orang Islam tak solat. Dosa-dosa ini sebenarnya menarik bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan taat ini menarik rahmat daripada Allah. Malam Isra wal Mi'raj, Nabi nampak dua cahaya, satu cahaya naik ke langit, satu cahaya turun ke bumi. Tanya pada Jibril, Nabi kata yang naik itu amalan manusia, yang turun itu keputusan daripada langit. Kalau amalan kita orang Seremban hari ini meredakan Allah, naik amalan ini ke langit, Allah turunkan rahmat, berkat, sakinah, kasih sayang. Sampai zaman Umar bin Abdul Aziz diberitahu betapa makmurnya suasana dunia pada hari itu, sampai serigala dengan kambing pun boleh makan sekali. Maknanya begitu Allah campakkan kasih sayang. Hari ini kenapa rumah tangga kita hilang kasih sayang? Ayah dengan anak dah tak bertegur siapa, bertahun-tahun tak bertegur. Suami isteri asyik bergaduh saja. Itu sebenarnya teguran daripada Allah Ta'ala, yang mana kita dah banyak dosa, banyak melampaui batas. Kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berbalik kepada cerita Wahsy bin Harbin. Jauh dah tu pergi. Tuan-tuan mulia, Wahsy tadi datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, pendosa macam saya ni ada lagi peluang nak bertaubat. Nabi kata, asalkan masuk Islam. Tapi ada ke tidak di sana ayat-ayat yang Allah telah turunkan untuk menenangkan hati saya, wahai Rasulullah? Kalau ayat tu cantik, bersesuai dengan jiwa saya masuk Islam sekarang. Sahabat Nabi kata, engkau ni dah lah bunuh bapa saudara Nabi. Lepas tu banyak pula cengkadak engkau ni. Engkau nak tanya pula dalil-dalil ayat-ayat Quran nak pujuk engkau masuk Islam. Engkau ingat engkau hebat sangat ke? Sampai Tuhan kena turun wahyu pujuk engkau masuk Islam. Tapi Allah ni, dia gembira sangat bila tengok hamba dia bertaubat. Kalau kita ni baik, clean saja tuan-tuan, tak jadi juga. Sebab Nabi kata, kalau Allah Ta'ala tengok satu negara itu semua orang baik belaka, Allah Ta'ala akan matikan yang baik ni tuan-tuan,
Allah bangkitkan pendosa-pendosa ni. Mereka buat dosa yang banyak macam para sahabat Nabi, tuan-tuan. Dosa banyak, bunuh anak hidup-hidup, minum arak dalam tengkorak manusia, berzina, mencuri, merompak semua. Tetapi Allah bagi hidayah kepada mereka. Mereka bertaubat kepada Allah. Ini golongan kedua lebih Allah suka daripada golongan yang pertama. Sebab nampak kehebatan Allah, kasih sayang Allah, hidayat daripada Allah tu. Maka untuk Wahsy bin Harbin, Allah turun ayat nak pujuk dia masuk Islam. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah boleh ampun seluruh dosa selain daripada syirik kepada Allah Taala. Wahsy kata ayat ni bagus dah wahai Rasulullah. Rasa macam memang cantik dah ayat ni. Tapi hati saya belum terbuka lah nak masuk Islam. Oh, sahabat Nabi kata, engkau ni dah bagi satu ayat, minta dua ayat. Tuan-tuan yang mulia, Allah pengasih penyayang. Tak apa, jangan marahkan dia. Kamu dulu pun, Allah kata korang dulu pun sebelum masuk Islam, korang pun sama juga degil. Sekarang ni kau dapat hidayat, engkau tengok orang tu macam tak dengar cakap, payah sangat nak terima kebenaran sebab dia orang belum dapat hidayah. Yang kau dah dapat hidayah, engkau dah nampak. Jangan ceritalah orang yang dah faham dengan orang tak faham. Jangan marah orang tak faham, pujuk dia sampai dia masuk Islam. Tuan-tuan yang mulia, Wahsy kata kalau ada ayat lain yang sedap lagi saya masuk Islam. Allah pun turun ayat yang kedua. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Siapa yang buat dosa yang banyak, tiba-tiba dia bertaubat kepada Allah, dia beriman kepada Allah dan dia buat amal soleh, maka satu hari nanti dosa yang tercatat dalam buku dia tu semua Allah tukar jadi pahala belaka. Inilah hebatnya Allah Ta'ala. Kau adalah buat dosa, hanya bertaubat kepada Allah, Allah tukar tempat mencuri, Allah tulis bersedekah. Tempat tak semayang, semayang. Tempat kita ni buat dosa, Allah tukar di tempat itu kita buat ketaatan kepada Allah. Allah lupakan malaikat yang mencatat ni. Kalau Allah padam dalam buku tapi malaikat ingat, susah juga. Saksi ni pun Allah lupakan. Malaikat pun tak ingat di mana kita buat dosa tu. Settle kerja tuan-tuan. Allah tukar dosa jadi pahala. Wahsy kata ayat ni pun sedap dah ni, tapi hati saya belum lagi terbuka. Geramnya kami, kata sahabat Nabi. Tunggu masa nak pancung je kepala. Ya Rasulullah, kalau kau izin kami pancung ni, dah lah dia ni wanted. Kita cari dia lama dah nak bunuh dia ni. Hari ni datang serah diri, tiba-tiba banyak pula dia punya permintaan dia. Nabi kata sabar. Kan? Nak berdakwah ni kena sabar. Tak boleh kita ni orang baik, selalu kita tengok orang berdosa ni, macam manalah dia orang ni ya? Kita orang baik. Kawan saya seorang tok guru datang, saya ni setiap bulan saya bawa budak-budak muda ni tuan-tuan berdakwah dengan saya tuan-tuan selama 3 hari di mana-mana tempat tuan-tuan. Kadang sampai 300, 400, 500 orang kita pergi tuan-tuan, iktikaf dalam satu masjid. Tuan-tuan mulia, kadang-kadang kawan-kawan ustaz-ustaz ni datang juga nak tengok apa resepi yang ustaz ni buat sampai balik-balik. Kadang-kadang gangster-gangster boleh berubah tuan-tuan, tinggalkan maksiat, yang pakai gelang, pakai apa, yang bertatu semua. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi perubahan. Apa yang dia buat? Saya kata ustaz, tak ada apa pun kita buat, cuma kita ni kesian dekat dia orang. Kita ni orang-orang yang memang Alhamdulillah lah, daripada kecil duduk tahfiz. Mungkin kita tak terfikir nak tinggal semayang, kan, nak buat dosa, kan. Ada juga buat sekali-sekala tapi tak adalah selalu sangat. Kalau tertinggal semayang sunat pun dah rasa macam berdosa besar dah. Tetapi kita terlupa ustaz, di luar sana, bukan dalam tahfiz je anak murid kita, di luar tahfiz ni anak murid kita berjuta-juta ada. Yang di kalangan mereka tu ada dah 30 tahun tak solat, ada yang 50 tahun tak semayang. Orang tak semayang ni tuan-tuan macam bawa kereta tak ada brek. Dilanggar je apa saja tuan-tuan, brek tak ada, dia bawa laju, langgar lah. Apa saja perintah Allah semua dia langgar. Sekarang ni kita bawa mereka ni iktikaf dalam masjid. Selepas 3 hari, orang yang tak semayang 50 tahun dah mula semayang dan tak tinggal semayang bertahun-tahun sampai hari ni tuan-tuan. Mudah je kita buat kerja tuan-tuan. Kita sendiri bertaubat dan kita bawa seramai mungkin manusia ni bertaubat kepada Allah. Ini yang paling Allah suka sekali. Kita bertaubat, kita ajak orang lain bertaubat kepada Allah. Kita minta ampun dengan Allah, kita ajak orang lain minta ampun dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, Wahsy bin Harbin dengar ayat tu sedap dah, tapi belum terbuka lagi hati.
Allah pun turun ayat yang ketiga. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba. Siapa yang beriman kemudian buat dosa lagi, bertaubat, banyak mana pun dosa dia buat, selagi belum mati, selagi pintu taubat belum tertutup, selagi itu tetap taubat dia akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan Allah kata kalau dosa sampai mencecah langit pun, kamu bertaubat, beristighfar, minta ampun kepada Allah, bukan susah pun tuan-tuan. Astaghfirullahalazim, sekali cakap dengan hati menyesal dan berazam tak nak ulang lagi dosa itu, tuan-tuan yang mulia, Allah boleh ampun sekelip mata je dosa kita, tuan-tuan. Tapi kita hari ni tak nak mengaku silap, tak nak minta ampun dengan Allah, tak nak minta maaf. Sedangkan Allah duk menanti setiap malam. Kata Nabi, Allah menanti di malam hari orang yang berdosa di siang hari untuk minta ampun kepada dia. Di siang hari Allah menanti siapa nak minta ampun. Orang yang buat dosa di malam hari, mintalah maaf kepada aku di siang hari, aku nak ampunkan dosa kamu. Tapi kita hari ni tak ada letak tarikh nak minta ampun pada Allah. Tarikh honeymoon ada, tuan-tuan. Tarikh anniversary ke-69 ada. Hotel sekian-sekian. InsyaAllah hujung bulan ni abah dengan mak engkau nak pergi sambut anniversary. Ada tarikh dah, tuan-tuan. Tapi tarikh taubat tak ada lagi, tuan-tuan. Ini masalah kita, tuan-tuan. Tarikh nak taubat. Jadi tuan-tuan, Wahsy bin Harbin tadi dengar ayat tadi pun sedap dah. Tapi sikit lagi nak terbuka pintu hidayah ni di hati aku. Allah pun turun ayat yang terakhir, nak pujuk hamba dia yang berdosa ni, tuan-tuan, kembali kepada Allah. Allah Ta'ala tak letak apa-apa syarat pun nak kembali kepada aku. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah kepada hamba aku yang telah banyak melampaui batasan dan menyusahkan diri sendiri, telah melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa daripada kasih sayang dan rahmat Allah Taala. Dan Allah beritahu, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah boleh ampunkan seluruh dosa-dosa kamu, walaupun sebanyak buih di lautan sekalipun, sebanyak pasir di pantai sekalipun, Allah tetap membuka pintu kemaafan. Ini yang malaikat pelik ni. Wahai Allah, betul lah apa yang kau cakap dulu. Engkau tahu apa yang kami tak tahu. Sebab itu Allah buat bulan Ramadan bulan untuk kita bertaubat kepada dia, tuan-tuan. 11 bulan kita deraka kepada Allah. Bila tiba bulan Ramadan, semua jadi baik, jadi khusyuk. Allah Ta'ala cakap dekat malaikat, dulu kau ingat tak dulu sebelum aku hantar manusia, kau komplain macam-macam, manusia ni buat jahat lah, buat itu. Sekarang ni wahai para malaikat, cakap dekat aku, sepanjang bulan Ramadan ni baik tak hamba aku ni? Baik wahai Allah, semuanya bagus-bagus belaka, semuanya sembahyang tahajud belaka, semuanya sembahyang tarawih belaka, semua sibuk baca Quran. Wahai para malaikat, aku menjadikan engkau sebagai saksi, aku telah ampunkan seluruh dosa-dosa mereka. Nanti pagi raya engkau semua pergi turun ke bumi, minta maaf balik dengan manusia. Sebab itu Nabi kata nak pergi sembahyang raya, masa pergi ikut jalan lain, balik ikut jalan lain. Malaikat beratur tepi jalan, minta maaf, kan? Sebab dulu kami sangka buruk kat korang, kan? Rupanya kau ni hebat. Yalah, hebat sebulan ni je lah, tuan-tuan. 11 bulan yang lain semua nakal kita ni. Sebulan Ramadan jadi baik, kan? Kalau kami belajar di Pakistan dulu, 11 bulan pasang lagu sampai pecah telinga kita ni. Kalau dalam bas, lagu Hindustan, pecah telinga kita ni, speaker pecah. Pasang lagu punya kuat. Tapi masuk bulan Ramadan pasang Quran, Masya Allah. Syukur kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, berjuruh juga hamba Allah Ta'ala ni. Tuan-tuan yang mulia, Allah ni cari peluang nak ampunkan kita. Duduk dalam majlis ilmu macam ni, duduk dalam majlis ilmu macam ni, nanti dekat habis nak majlis ni, tuan-tuan, berdiri satu orang malaikat di langit sana. Dia akan bagi tahu, anqumu maghfuran lakum, bangunlah kamu daripada majlis ini dalam keadaan seluruh dosa kamu telah pun diampunkan oleh Allah. Qad budilat sayyi'atikum hasanat, bukan sekadar diampunkan, semua dosa-dosa itu telah kami tukarkan dengan kebaikan-kebaikan. Rugi ke untung duduk majlis ilmu ni, tuan-tuan? Kalau hari-hari duduk, tiap hari Allah tukar dosa jadi pahala, dosa jadi pahala, dosa jadi pahala. Kita ni nak tunggu kita betul-betul bertaubat, tak tahulah, tuan-tuan. Hati kita ni taubat juga, tapi separuh-separuh lagi, tuan-tuan. Masih belum taubatan nasuha lagi. Bila nak dapat taubatan nasuha, cara dia ulama kata paling mudah sekali,
nak cepat bertaubat ni, kata Imam Al-Qarafi tuan-tuan, dinukilkan Imam Suyuti, amalan kita kena buat hari-hari iaitu ingat mati. Ingat mati. Tadi saya naik kereta sebelah dia tuan-tuan, daripada Kulai tuan-tuan, tengah-tengah tidur tu terbayang aksiden je tuan-tuan. Takutkan jatuh benda ke, berlanggar ke tuan-tuan. Kita terbayang. Ada masa tidur boleh tenang je, ada masa rasa macam ini mati aku hari ni. Bila ingat mati tuan-tuan, Allah bagi banyak kebaikan rupanya. Kalau nak cepat-cepat bertaubat ni tuan-tuan, satu dia punya formula dia, kena banyak ingat mati. Jadi jangan lupa mati. Orang lupa mati ni itulah yang dia berani tambah lagi. Patutnya umur 40 ni dah kosong dah dosa tuan-tuan, tak boleh buat lagi dah, sebab rekod lama tu tak padam lagi. Kalau tuan-tuan dah ada rekod di Balai Polis tuan-tuan, saman dah ada 50, nak tambah lagi ke tuan-tuan? Saya jumpa satu orang datuk tuan-tuan, dia pergi ke tempat syarikat insurans, dia terkejut, rupanya saman dia ada 50 saman. Saya pun tak tahu ni ustaz, dah 50 saman saya ustaz. Agak-agak kalau dah ada 50 nak tambah lagi tak, jadi 70 ke 80 lagi ke? Hak ada dia pun dah tak larat nak bayar dah. Kita ni tuan-tuan dah masuk umur 40 tahun ni, dosa hak sebelum ni pun tak larat nak bayar. Semayang tinggal pun tak larat nak qada dah. Jangan tambah dosa lagi. Kalau boleh 20 tahun akan datang ni, tahun bersih je tuan-tuan. Nak bayar ni dosa-dosa lama, saman-saman yang lama ni tak bayar lagi tuan-tuan. Kalau boleh biar habis dulu saman. Lepas tu nak tambah saman baru tak tahulah. Tapi selalunya tuan-tuan, Imam Ghazali dah beritahu, sepatutnya kita ni lepas bertaubat pada Allah, lepas istighfar dan minta ampun bulan Ramadan, itu dah menangis dah 27 Ramadan. Berialah kita menangis malam Lailatul Qadar tuan-tuan, malam Qiyamul Lail, menangis sungguh, sebab nak minta ampun dosa seumur hidup ni tuan-tuan. Menangis sungguh-sungguh pada Allah. Selepas menangis dah bersih, Imam Ghazali kata orang dah mandi, dah wangi, baju dah putih, takkan dia nak terjun dalam lecak lagi tuan-tuan. Dia mesti berjalan pun, kalau tepi-tepi tempat air tu tuan-tuan, dia berjalan pun dia sensing kain dia tuan-tuan, takut terkena lecak tuan-tuan. Orang dah bersih, dah istighfar, dah bertaubat, takkan dia nak pergi terjun balik buat dosa, rugilah tuan-tuan. Hak nak minta maaf hak tu pun tak tahu berapa lama. Nabi Adam dah minta ampun 40 tahun pun, nanti balik ke hari kiamat masih takut nak jumpa Allah Ta'ala, tak berani nak jumpa Allah. Kita hari ni dosa banyak ni tuan-tuan. Silat hari bulan jumpa dengan Allah di padang mahsyar, gugur daging di muka kita ni tuan-tuan, malu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah sebelum kita balik ni tuan-tuan, mana-mana yang kita boleh suci, kita boleh istighfar, kita taubat, hari-hari minta ampun dengan Allah, ambil masa tuan-tuan, banyak ingat mati. Bila ingat mati tuan-tuan, ingat malam ini malam terakhir dalam hidup kita, pun tidak ada mustahil. Saya pernah bagi tazkirah di satu surau tuan-tuan, di Sungai Ramal dekat Kajang. Habis tazkirah, Tok Siak tu main salam dengan saya kan. Lepas ni Tok Siak jangan lari pula, tuan-tuan boleh disalam dengan saya. Habis salam tu tuan-tuan, baliklah ke rumah masing-masing. Kita pun duduk berehat sekejap, ada orang telefon, Ustaz ingat tak tadi Tok Siak yang salam dengan Ustaz? Ingat. Kenapa bang? Meninggal dah Ustaz. Cepatnya masa. Kenapa bang? Tercekik nasi. Tercekik nasi pun boleh mati tuan-tuan. Tercekik air pun boleh mati. Tak tercekik pun boleh mati. Punya mati ni boleh datang pada bila-bila masa saja. Kita bimbang kita mati tak sempat taubat, itu saja kita bimbang. Sebab itu kalau kita banyak ingat mati, bayangkan. Sebab itu Nabi ajar kita ni tuan-tuan, sallu salata muwadda'in, setiap kali sembayanglah seumpama orang yang nak mengucap selamat tinggal dah pada keluarga. Ini sembayang terakhir, lepas ni tak jumpa dah kita. Nabi pun kalau bagi tazkirah pada sahabat, wa'azana Rasulullah SAW mau'izatan balighatan ka'annaha mau'izatu muwadda'in. Seakan-akan Nabi ni lepas ni tak jumpa dengan kami dah. Pesanan yang Nabi bagi itu, punya Nabi ni tak yakin dengan kehidupan tuan-tuan. Dia tak yakin boleh hidup lagi lepas ni. Sahabat Nabi kalau melangkah kaki kanan, tak yakin boleh langkah kaki kiri. Mungkin di tengah celah tu boleh datang kematian. Mati ni datang sepintas lalu tuan-tuan, secepat kilat. Sebab itu kalau kita hari-hari bayang, andai hari ini hari terakhir atau malam-malam yang terakhir,
Rasa-rasa balik kau nak bergaduh tak dengan bini lagi tuan-tuan? Nak bergaduh lagi tak dengan orang kampung kita, dengan jiran kita? Malam terakhir dah, jadi tak naklah kosong-kosong dah kita. Esok kalau aku mati, tuan, tolong datang jenazah aku insya-Allah taala. Kita ingat mati tuan-tuan, selesai banyak masalah. Yang pertama, siapa banyak ingat mati, maka Allah Ta'ala akan bagi dia taufik untuk segera bertaubat kepada Allah. Kata Imam Al-Qarafi, dia cepat nak taubat sebab dia takut mati kan, banyak ingat mati. Jadi tak boleh, sebelum mati kena banyakkan taubat. Yang kedua, insya-Allah Ta'ala, siapa yang banyak ingat maut, ingat mati tuan-tuan, Masya Allah, Nabi kata Allah bagi dia, bukan Nabi kata, Imam Al-Qarafi kata Allah bagi dia cergas beribadat. Mula-mula ingat nak sembahyang 2 rakaat je tuan-tuan, tapi kalau aku mati hari ni, sayang, sembahyang 2 rakaat saja, tambah lagi lah, jadi 6, jadi 8 kan. Ingat nak baca Quran semuka je, tapi kalau aku mati hari ni, rugilah, jadi baca sejus. Bila kita ni tuan-tuan ingat mati, daripada nak buat sikit ibadat, jadi buat banyak tuan-tuan. Kalau hari ni hari last lah tuan-tuan, saya pergi ziarah tuan-tuan di penjara Sungai Buloh, banduan akhir, banduan yang tunggu masa nak digantung tuan-tuan. Saya cakap dekat dia orang, pakcik-pakcik semua bertua lah. Sebab pakcik dah tahu tarikh mati pakcik. Kami ni walaupun duduk di luar, kami tak tahu lagi bila kami nak mati. Sekurang-kurangnya orang dah tahu tarikh nak mati ni, dia boleh taubat, boleh istighfar, boleh minta ampun, sembahyang taubat, sembahyang hajat, boleh buat banyak ibadat. Sebab dia dah tahu nak mati, bila-bila masa saja dia buat sebanyak-banyaknya tuan-tuan. Tak ada fikir dah nak kerja, nak apa. Kita hari ni banyak fikir kerja, banyak fikir anak. Ini anak nak masuk sekolah ni, nak beli baju sekolah lagi, fikir macam-macam. Tuan-tuan yang mulia, bila kita banyak ingat mati, kita jadi rajin beribadat. Dan yang ketiga, siapa yang banyak ingat mati tuan-tuan, kata Imam Al-Qarafi, Allah bagi dia sifat qanaah. Sifat qanaah ni cukup dah. Kereta dah ada 3 biji dah bang, nak tambah apa lagi ya? Rumah sewa dah ada 3, kebun dah ada 20 hektar, takkan nak cari lagi, cukup-cukup lah. Benalah akhirat pula. Allah bagi sifat qanaah. Cuba lupa mati tuan-tuan, taubat pun tangguh dulu, tunggulah taubat. Muda lagi ni, muda sangat lagi kan. Orang kata dah umur 40 muda lagi. Life begin 40 babe, dia kata kan, kehidupan bermula umur 40 tahun. Baru nak mula jadi orang ni. Saya jumpa satu orang datuk tuan-tuan, umur 70 tahun, bergaya tuan-tuan. Saya kata, datuk ada perasaan rasa macam tua? Tak, saya masih remaja kan. Masih muda lagi. Masya Allah. Tuan-tuan mulia, selagi kita rasa kita muda, selagi itu kita tak akan bertaubat dan tak akan buat apa-apa persiapan untuk menghadapi kematian. Dan kita pun akan malas ibadat. Zikir 20 cukup lah kot kan. Malam ni nak baca Al-Mulk, tak baca pun tak apa kan, besok ada lagi. Malam ni nak sembahyang tahajud, biar dululah, esok ada lagi. Bila kita lupa mati, kita akan menangguh-nangguhkan ibadat. Yang terutama sekali kita bimbang, kita tangguhkan menunaikan haji. Nabi kata, siapa yang mati tak sempat menunaikan haji, jangan peduli sama ada dia mati sebagai seorang Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Sebab tangguh-tangguhkan ibadat, sampai mati tak sempat menunaikan haji. Sebab itu hari ni kalau ada yang belum mendaftar haji, daftar dulu tuan-tuan, masuk 1,500 dulu. Sekurang-kurang kalau mati Allah tengok, rupanya dia ada niat nak pergi. Jangan sampai tak ada niat. Sebab apa tak ada niat? Sebab tak ingat mati. Yang ketiga, Masya Allah, siapa yang selalu lupakan mati, Allah Ta'ala azab dia, iaitu dia ni akan sentiasa tak cukup dengan dunia. Tak puas lagi, dah ada 3 cawangan kedai kita, kedai makan kita, nak buka lagi yang keempat, nak buka lagi yang kelima. USJ 1, Shah Alam 1, nak buka lagi dekat sana, dekat sini, dekat Sabah nak buka 1. Fikir 1 dunia tuan-tuan. KFC 1 dunia, takkan kita tak boleh buat 1 dunia. 7-Eleven 1 dunia. Jadi aku pun nak buat empire aku 1 dunia. Tuan-tuan, kalau aku mati malam ni, itu semua harta lepas siapa? Sebab itu tuan-tuan, Iskandar Zulkarnain, masa hari dia mati tuan-tuan, dia pesan dekat anak dan isteri dia, nanti bila saya mati, keluarkan tapak tangan saya ni daripada tanah perkuburan, supaya semua orang datang ziarah kubur saya dapat mengambil iktibar. Iskandar Zulkarnain satu masa dahulu pernah jadi raja yang memerintah 1 dunia. Seluruh dunia ni kerajaan dia yang punya. Tetapi pada hari dia mati, dia bawa tapak tangan yang kosong bertemu dengan Allah Ta'ala. 1 sen pun daripada harta dunia tak bawa bersama dengan dia.
Sebab itu jangan terpedaya dengan dunia ni. Kumpul banyak mana pun sebenarnya harta. Kadang-kadang kita tanam durian banyak-banyak tuan-tuan di kampung. Sebab apa? Risau anak cucu esok tak peluang makan durian. Datang anak cucu kita pergi tengok kampung, tak guna durian, tebang semua tuan-tuan. Itulah hakikat dunia. Kita duk risau anak cucu tak makan durian. Anak cucu kata nak makan durian boleh beli tepi jalan. Tebang pokok tu kita tanam susah-susah tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab itu jangan pernah terpedaya dengan dunia ni. Banyakkan masa bertaubat kepada Allah, istighfar. Waktu yang terbaik untuk istighfar adalah pada waktu sahur tuan-tuan. Waktu yang terbaik sebelum subuh tu, waktu kita bersahur masa buka puasa. Allah sebut sifat ahli syurga ni apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka ni sangat sedikit tidur di malam hari. Ahli syurga ni banyak berjaga malam, sembahyang tahajud. Kita hari ni setan tipu kalau sembahyang tahajud kuat sangat kan, besok kerja ngantuk, tidur tengah kerja kan. Tuan-tuan, kalau tiap-tiap malam kita buat, Allah dah bagi hakikat pada kita tuan-tuan. Sebenarnya orang yang roh dia kuat tuan-tuan, dia tidur sekejap pun dah cukup dah tuan-tuan. Kan? Kita tengok orang yang soleh ni tuan-tuan, tidur sejam je semalam. Allah bagi dia kekuatan, berkat dijaga tahajud, berkat dijaga zikir, berkat dijaga Quran. Allah bagi badan dia ni kuat. Saya jumpa satu orang abang tuan-tuan, orang Jawa, umur 50 tahun lebih dia kata. Tapi ustaz, saya boleh challenge dengan ustaz, saya punya tenaga macam anak muda umur 17 tahun. Dia kata, apa rahsia bang? Dia kata, rahsia saya tak tidur malam. Dia kata, saya sembahyang tahajud sampai subuh ustaz. Pak ustaz cuba. Saya kata, saya kalau tak tidur malam pening kepala. Kata, cuba dulu ustaz, cuba dulu, insya-Allah kurangkan tidur di malam hari, banyakkan solat tahajud, Allah bagi kekuatan pada ustaz. Tak perlu tongkat ali segala. Dia kata, tak payah tongkat ali semua. Umur tenaga 17 tahun Allah bagi orang yang istiqamah jaga solat tahajud. Sebab itu tuan-tuan, Islam ni mengajar tip kesihatan tak sama dengan tip kesihatan yang orang kedokteran ajar tuan-tuan. Sebab tu agama Islam ni pelik. Nak cerah mata, baca Quran. Tak nak nyanyuk, baca Quran. Tak nak lupa, baca Quran. Nak sihat badan, sembahyang tahajud. Kena puasa. Kita ingat makan banyak sihat, rupanya kurang makan itu sihat. Ini pelik. Islam ni kita tak boleh faham dengan akal fikiran kita. Islam ni Masya Allah, Allah ajar kita ni penyelesaian bagi kehidupan kita, insya-Allah ta'ala. Jadi kalau itu insya-Allah, banyakkan istighfar, apa yang dapat. Ini akhir sekali nak tutup dah tuan-tuan. Nabi berpesan, man lazamal istighfar, siapa yang berterusan istighfar je daripada pagi sampai petang sampai malam, hidup dia istighfar, taubat pada Allah Ta'ala, maka yang pertama Allah Ta'ala bagi tahu, kata Nabi, ja'alallahu min kulli hammin farajan. Daripada semua kegelisahan dia, kebimbangan dia, Allah hilangkan daripada perasaan dia ni, rasa bimbang, rasa runsing tuan-tuan. Hilang rasa runsing, rasa bimbang. Hati kita runsing, istighfar banyak-banyak, Allah hilangkan kerunsingan di hati kita. Boleh insya-Allah. Hari ni banyak orang runsing sampai terpaksa makan ubat penenang. Dia kata, sebenarnya ubat penenang tu bukan ubat penenang, ubat untuk orang gila tuan-tuan. Bagi dia tenang jiwa dia, kita bagi makan ubat penenang. Sebenarnya tak payah ubat tu, istighfar banyak-banyak, Allah bagi ketenangan. Ini janji Rasulullah. Ja'alallahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin, daripada segala kesempitan. Hari ni kita rasa ekonomi Malaysia ni tengah sempit ni, macam mana nak bagi lapang? Banyak istighfar. Bila kita istighfar, dosa-dosa kita tu sebenarnya macam saya sebut tadi lah, masalah bini, masalah anak, sebenarnya masalah kita, punca pada kita. Ekonomi ni jadi merosot hari ni, punca pada kita. Bila kita semua rakyat Malaysia bertaubat istighfar, Allah kembalikan ekonomi pulih macam biasa. Tuan-tuan, yang ketiga, siapa banyak istighfar dan bertaubat, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah bagi dia rezeki yang tak disangka-sangka. Tiba-tiba ada orang datang jumpa kita bagi. Saya hari tu tuan-tuan pernah satu hari dapat rezeki tak disangka-sangka tuan-tuan. Satu hari tu saya tengok kawan pakai jam. Tengok je, tak ada kata nak, tak ada kata doa nakkan jam tu berkenan pun tidak, cuma tengok je. Esok hari orang datang beli jam bagi kat kita tuan-tuan. Allah Akbar, kata ini rezeki yang tak disangka-sangka pak. Masya Allah, rezeki yang tak disangka-sangka. Kita tak minta pun Allah bagi. Kalau banyak istighfar tuan-tuan. Orang tak ada anak, satu orang kawan saya, dia kahwin dah banyak tahun tak ada anak. Kita pesan dekat dia istighfar 1000 kali sehari.
Dia kata abang buat sebulan. Dia kata tak sampai sebulan bini dia dah mengandung dah tuan-tuan. Rupanya kadang-kala Allah tak bagi anak pada kita disebabkan dosa kita yang macam saman tak bayarlah tuan-tuan. Jadi bila saman tak bayar, kau ni ada buku lekat ni dengan polis ni, dengan balai ni. Kita ni lekat dengan Allah Ta'ala, jadi akhirnya Allah tahan kita punya anak kita tak keluar tuan-tuan. Tapi bila kita taubat, kawan saya cakap, Ustaz tu ajar ada beberapa step nak dapat anak ni. Abang buat dulu ni istighfar 1000 kali sehari dalam tempoh sebulan. Dia kata step pertama tak habis lagi dah dapat anak dah Ustaz. Rupanya Masya Allah, Allah janji dalam Quran, hujan tak turun istighfar, anak tak dapat istighfar. Allah Ta'ala berjanji, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah turun hujan selebat-lebatnya bila kita istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah Allah pilih kita menjadi golongan tawabin yang banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan kami di kalangan orang yang banyak bertaubat kepada Allah. Waj'alni minal mutatahirin. Jadikan kami golongan yang suka mensucikan hati sanubari kami daripada segala sifat-sifat mazmumah. Waj'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahirin, waj'alni min ibadika salihin. Jadikan kami hamba-Mu yang soleh. Insya-Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita taufik untuk memperbanyakkan taubat dan istighfar sebelum kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah nanti Allah sambut kita dengan ucapan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. InsyaAllah, amin amin rabbil alamin. Kebetulan kita pernah masuk tahun baru tuan-tuan. Tahun 2019 ni banyak dosa kita buat. Jadi mengakhiri tahun hujung ni tuan-tuan, kita taubat istighfar sungguh-sungguh. Mudah-mudahan tahun baru akan datang Allah bagi banyak berita gembira kepada kita berkat taubat dan istighfar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah sekian daripada saya. Insya-Allah mudah-mudahan kita punya kedatangan kita dalam majlis ini mendapat banyak kebaikan dan kemanfaatan untuk ayat bercakap dan mendengar. Insya-Allah sekian dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما بمنك وفضلك وكرمك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافيه والسلامه وحققنا بالتقوى والاستقامه وعدنا من موجبات الندامه في الآل والمآل انك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المستغفرين بالاسحار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك أنت التواب الرحيم. مولانا دعوة فيها سبحانك اللهم وتحيتم فيها سلام وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.